masa-masanya, yakni selama-lamanya. Mana orang yang beribadat dalam keadaan tidak zuhud, kalau dia beribadat selama-lamanya, selama-lamanya, lebih baik orang yang alim yang zuhud walaupun hanya sembahyang 2 rakaat saja. Jadi kita ni ibadat kadang-kadang tidak ada zuhud. Jadi kalau boleh ibadat dalam keadaan zuhud, kerana beribadat dalam keadaan zuhud itu lebih baik daripada ibadat tak ada zuhud walaupun ibadat buat selama-lamanya. Maka tidak boleh lawan orang yang zuhud dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi kita kena fikir hari ni, adakah kita benar-benar zuhud pada Allah? Jadi kita kena tengok hati kita banyak mana, banyak cenderung kepada mana. Kalau banyak cenderung kepada akhirat, dalam keadaan dunia ini mengambil sekadar yang perlu, itulah dia orang yang zuhud. Tapi kalau cenderung kepada dunia banyak, lepas tu ibadat hanya sekadar perlu saja, ambil masa nak ambil gitu, sekadar lepas-lepas tangan gitu saja, maka kita bukanlah orang yang zuhud. Kalau kita bukan orang yang zuhud, kita sembahyang sampai ke akhir hayat pun tidak akan sama dengan orang yang zuhud hanya sembahyang 2 rakaat saja. Jadi tidak dapat tidak, kita kena jadi orang yang zuhud dan bersyukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala ada. Ada yang macam ni, cukup banyak ni, tapi jangan terkejar-kejar sangat, kerana kadang-kadang kita terkejar-kejar ni tercicir akhirat kita. Maka dia kata, maka apabila adalah ibadat itu mulia ia dan banyak ia, dan banyak dengan yang demikian itu, maka sebenarlah bagi orang yang menuntut ibadat, maka dia memuliakan ibadat dan memperbanyakkan ibadat daripada dunia. Maka dia dah orang yang benar-benar melakukan amal ibadat. Bahawa ia zahid, dia orang abid lagi zahid akan dunia, dan ia bersunyi daripadanya. Jadi daripada benda, daripada dunia. Jadi nak beritahu, kalau dia betul-betul beribadat dalam waktu yang sama, dia zuhud kepada Allah Ta'ala, inilah dia orang yang semulia-mulia ibadat, dan dia membanyakkan akhirat daripada dunia. Dialah orang yang benar-benar ibadat dalam keadaan zuhud dan menjauhkan diri daripada dunia, dengan arti kata terselamat dia daripada tipu daya dunia. Jangan, dunia ni cukup bahaya. Racun. Satu hari Nabi SAW berjalan, nampak bangkai kambing satu. Lalu Nabi tanya sahabat, kenapa orang biarkan bangkai kambing? Sebab dia kata bangkai kambing ni tidak ada faedah, busuk, tidak ada faedah, dan tidak boleh ambil manfaat daripada bangkai kambing. Jadi bangkai kambing ni tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Maka Nabi mengatakan dunia ini lebih buruk daripada bangkai kambing. Kamu tengok tu, dunia tu lebih buruk daripada bangkai kambing. Nilaian di sisi Allah dalam hadis mengatakan bahawa tidak ada nilai. Kalau ada nilai di sisi Allah Ta'ala, hanya sekadar sayap nyamuk saja. Nilai di sisi Allah melihat dunia tu, kalau ada sekadar sayap nyamuk, nascaya orang kafir tidak dapat minum air walau satu titis pun. Setitik air pun tak dapat. Tapi tengok orang kafir hidup mewah. Sebab apa? Allah Ta'ala tamu pada langsung dunia. Kalau nilai langsung di sisi Allah Ta'ala dunia. Kalau nilai sebesar sayap nyamuk, nascaya tak ada orang kafir pun. Maknanya kalau Allah Ta'ala ambil pandang berat dia, sebesar sayap nyamuk, orang kafir satu titik air pun tak boleh minum. Tapi orang kafir hari ni minum. Walladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kulu kama ta'kulu an'am. Orang-orang kafir berseronok-seronok makan sebagai makannya binatang ternakan. Wan naru maswal lakum, dan neraka disediakan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut dah, orang kafir yatamatta'u, berseronok-seronok, beri, sebab dunia ini untuk mereka. Satu hadis mengatakan bahawa ad-dunya sijnul mukmini wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Yang kejar dunia ni orang-orang kafir mengejar dunia. Tapi maka kita jangan mengikut arus orang kafir. Jadi nak beritahu, kita ambillah dunia sekadar perlu dan tumpulah kepada ibadat. InsyaAllah kita akan jadi orang yang sebaik-baik manusia. Dan insya-Allah dunia yang kita nak kadang-kadang dia akan datang kembali pada kita apabila kita tumpukan kepada ibadat kepada Allah. Maka jika engkau kata, apa makna zahid? Apakah yang dikatakan zahid padanya pada dunia?
dan hakikat yang demikian itu, apakah yang sebenarnya zahid itu, maka ketahui olehmu bahawasanya zahid itu pada ulama kami adalah ma'asyurus sufiyah, iaitu golongan-golongan ahli sufi ataupun kita panggil ulama-ulama tasawuf rahimahullahu ta'ala. Dua zahid ni ada dua zuhud. Satu zuhud yang makdur, yakni yang kuasa kita zuhud. Bagi hamba kita boleh buat usaha untuk jadi zuhud. Dan yang kedua zuhud yang tiada kuasa, tiada makdur, tiada kuasa bagi hamba. Zuhud ni ada dua. Satu zuhud yang mampu kita buat, satu zuhud yang mari sendiri. Yang kita tidak mampu melakukannya. Maka zuhud yang kuasa bagi hamba itu ada 3 perkara. Zuhud ni ada 3 perkara. Nak tahu zuhud ni nak 3 perkara. Yang pertama, meninggalkan menuntut. Apa makna menuntut? Mencari bagi mafkud daripada dunia. Maknanya mafkud ni benda yang tiada pada dunia. Benda yang tak ada kita tinggal, tak cari. Kita tak ada, kita nak sebuah banglo besar, tak ada ke kita saja cari lah. Meninggalkan, yang pertama, meninggal mencari benda yang tiada daripada dunia. Yakni meninggalkan menuntut ataupun meninggalkan mencari yang tiada daripada dunia. Hak kita tak ada saja cari lah. Ini zuhud. Hak kita tak ada, hak ada dah macam mana pula? Yang pertama dia kata orang zuhud, hak dia ada pada ni, tapi cari dak hunggar dak. Orang Terengganu panggil hunggar. Hunggar ni benda apa? Allah. Dok terkam. Dok terkam, dok cari juga. Siang malam kerja, siang malam kerja. Nak menapa? Nak buat banglo 2 dekat. Tak berhenti siang malam. Ini tak zuhud namanya. Tidak zuhud. Ambil sekadar yang perlu. Hak ada dah, alhamdulillah dah. Tengok kereta besar-besar saja dah. Hak ada dah. Jadi tidak lagi tumbik pula hak baru, estima. Hak ada sayap boleh terbang. Dah cari pula. Mari pula dapat dah, hak ada dah, alhamdulillah dah. Keluar pula yang baru. Pergi hunggar pula cari. Sifat-sifat pitih cari pula. Ini tidak zuhud. Lepas tu kadang-kadang kita tengok kereta ni tak habis lagi. Jual dah bang kereta ni. Kereta ni tak habis. Jual dah. Kacil dah mampu kita kat rusa. Maknanya rusa. Bila main tengok nak terbang pula, pergi ambil kenari pula. Buah hak terbang nak masuk dalam air, beli pula kelisa. Jadi tak cukup pang sama. Tak zuhud kita. Zuhud kita ambil sekadar yang perlu saja. Itu. Maka dia kata tiada menuntut barang yang tiada. Barang yang tiada ni daripada dunia, tidak menuntut. Tak ada menuntut barang yang tiada padanya daripada dunia, dan bahawa diceraikan barang yang ada padanya. Dan yang kedua, diceraikan barang yang ada padanya. Ditinggalkan barang yang sudah ada ini setelah lebih apa yang dia ada. Dan meninggalkan dengan hatinya berkendak akan dia, dan dalam hati tak rasa nak benda ni tak. Itu dipanggil orang yang zuhud. Hak tak ada, dak pergi cari. Hak ada, ambil yang perlu. Hak tak mencapai, tidak dicita-cita. Itulah zuhud. Itulah zuhud. Tak ada, tak apa. Hak tak ada, dak pergi cari. Tak pergi cari, tak ada. Hak ada dah, tinggal ambil yang perlu saja. Hak lebih pergi. Hak tak ada lagi, hak tak pernah kecapi lagi, hak ada tu, hak dalam hati ni, maknanya berpaling dia daripada inginkan ia di dalam hati. Itu dah dia orang yang zuhud. Jadi nak beritahu orang yang zuhud tadi dengan arti kata dia ini menumpukan kepada akhirat, dan dunia tadi tidak menjadi penghalang dia untuk melakukan amal ibadat kepadanya, dan memilih akan dia sebab takut mempusakai akan dia yang demikian itu sejuk hati. Jadi nak beritahu dia memilih jalan akhirat ni kerana dia takut dunia. Memilih dunia ni boleh membawa kepada binasa. Kita kena fikir bahawa dunia yang kita pilih melampau-lampau sangat cari boleh memberi kepada kebinasaan. Dan dia kata demikian sejuk hati pada dunia,
sejuk hati kepada dunia kerana Allah Ta'ala, jadi nak beritahu, dan kerana besar pahalanya, dan inilah pada aku, yakni zahid yang hakiki, kata pendapat ulama tadi. Jadi dia meninggalkan hati dia berkehendak kepada dunia, kemudian dia memilih akhirat kerana takut kepada kebinasaan dunia tadi. Sehinggalah hati dia sejuk saja, ataupun melihat kepada dunia ni tanpa merasa cinta kepada dunia, dan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan zuhud. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya yang terlebih suka daripada tiga ini senya, iaitu meninggalkan kehendak dengan hati. Yang paling payah kehendak dan hati. Kadang-kadang zuhud sungguh tak ada. Kenapa tak pakai rumah besar? Dah kita cukup dah dengan apa kan, takut buat ibadat kan jadi ganggu. Padang dah dengan rumah kecil, tapi dalam hati tak ada, kalau ada bahan juga. Maknanya payah ni, hati ni payah. Kadang-kadang kita zuhud dah, tapi dalam hati ni ingat amal ni, kalau ada sedap, tapi tak ada. Tak ada. Dan tidak dipanggil zuhud orang yang tidak mampu. Sialnya dia kata ustaz tu pakai kereta kecil saja. Ustaz tu zuhud, bukan zuhud, tak mampu. Tak mampu tak panggil zuhud. Tuh. Satu lagi zuhud, maknanya dia ni piti banyak. Tapi saya sengaja je dalam pakai benda apa ni, pakai mutu saja. Sampai hujan basah-basah payah pun nak pergi masjid pun payah. Ini bukan zuhud, ini kedekut. Tak zuhud juga. Zuhud ni kena faham betul-betul. Kita gunakan harta yang Allah Ta'ala beri pada jalan kebaikan sekadar perlu. Jadi sekadar sebagai gunakan untuk keperluan ibadat kepada Allah Ta'ala saja. Inilah yang dikatakan zuhud. Tak mampu pun tak panggil zuhud, yang kedekut pun tidak dipanggil zuhud. Maka dia kata di sini yang paling payah ni ialah meninggalkan kehendak dengan hati. Kerana beberapa daripada orang yang meninggalkan baginya dengan zahir dia tinggal, tak pakai kereta besar rumah kecil saja, ia kasih lagi berkehendak baginya dengan batin, tapi hati masih lagi nak. Maka iaitu di dalam bertolak-tolak dan kepayahan melawan kesusahan dan kelakuan sekalian pada pekerjaan ini, tiadakah engkau dengar kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak dapat tidak, dia kata yang paling payah sekali ialah mengenai hati. Hati kita nak apa ni, nak kepada meninggalkan keinginan, nak kepada kemewahan, nak kepada kebendaan, ataupun nak kepada benda-benda yang tidak ada, itu tidak zuhud dah di sisi Allah. Tidak zuhud di sisi Allah. Kerana benda yang kita nak, yang kita tidak capai ni, hati kita keinginan, benda inilah yang mengganggu kita dalam ibadat. Hati ni selagi mana kita tak tercapai kadang-kadang hati kita nak, lagi itulah mengganggu kita dalam melakukan amal ibadat. Jadi tidak dapat tidak, kita kena tolak perkara-perkara yang macam ini, dan kita kena memahami bahawa yang paling utama adalah negeri akhirat. Firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Demikian negeri akhirat itu kami jadikan akan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu ketinggian di dalam bumi. Jadi Allah Ta'ala beri akhirat ini bagi orang yang tidak ada kehendak. Selagi mana kita ada kehendak, kita dalam hati kita ada kehendak, tak dapat lagi akhirat kita tu, tak capai lagi akhirat. Kalau dalam hati kita ada kehendak ni, seorang hamba Allah Ta'ala datang jumpa saya nak buat pinjaman ustaz. Pinjaman. Pinjaman ni macam ni, nak tanya ustaz Islami ke tak Islami. Bukan masalah Islami, satu saya tengok dia tu. Yang pertama dia kaya dah. Dengan pakai kereta memang patut ada kenderaan kerja banyak. Yang kedua saya tengok umur dia tua dah, kat 60 dah. Yang ketiga pinjaman dia ratus ribu. Bila nak bayar? Yang pertama kaya dah. Kalau dengan saya tu 10 kali ganda kaya dia. Maknanya kaya dah ke kehidupan. Kemudian dia kata, kita tengok umur dia, Allahumma. Lepas tu yang ketiga kita melihat pinjaman dia. Kalau ustaz saya nak buat pinjaman berapa? 1,000 ke bandar. Boleh tahan lagi. Boleh tahan. Ni ratus ribu nak buat pinjaman. Sedangkan umur dia tu sekat dah. Saya cadang, saya membahas mengenai Islami ke tak, saya kata saya cadang ke dia, tak payahlah.
Tak payahlah kata, dia nak buat apa saya tanya. Dia kata nak buat besar perniagaan. Perniagaan dia dah besar dah, nak buat besar perniagaan. Jadi saya nasihat dia kata tak payahlah, kita tumpu kepada akhirat dia. Cukuplah dengan apa yang ada. Saya nasihat dia, dah dia kata tak apa kalau Ustaz Dawi tak apa lah. Alhamdulillah, setahu saya memang dia tidak ambil lah. Tidak ambil lah. Jadi memang tak cukup kita kalau kita betul-betul. Jadi tahu kita nak ada akhirat, kita nak. Allah Taala kata selagi mana kita ni nak dunia, orang yang dapat akhirat ialah di dalam hatinya tidak ada ingin kepada dunia. Tidak ada keinginan kepada dunia. Maka dia kata akhirat ini dijadikan kepada orang yang tiada berkehendak kepada ketinggian di dalam dunia, dalam bumi, dan tiada membinasakan dan juga kesudahan dan kepujian. Itu bagi orang yang muttaqi, dan tidak kepada dunia, dan tidak kepada perkara yang membinasakan mereka, dan kesudahan yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kesudahan yang baik ialah orang yang bertakwa kerana dijamin oleh Allah Ta'ala syurga. Ketinggian pasti dapat juga kalau orang bertakwa betul-betul di negeri akhirat lebih tinggi. Dunia adalah satu yang hina saja. Ada ulama mengatakan dunia ibarat bangkai yang dibungkus dengan bungkusan yang cantik. Dengan bungkusan yang cantik. Lalu orang yang mengambil bungkusan tadi, mengambil di dalamnya akan memberi mudarat. Ada ulama mengatakan bahawa dunia ini ibarat membuat satu bangkit yang cantik, buat makanan yang cantik, tetapi diletakkan racun di dalamnya. Lalu orang yang tidak menyedari perkara ini ataupun tidak faham tentang perkara ini, lalu dia makan makanan yang cantik tadi, dihias dengan cantik, diluak kek dengan bentuk masjid kristal sebagai contoh, tetapi racun ada di dalamnya. Walaupun cantik, warna koko, warna kuning, warna hijau, warna biru, campur-campur Allah, cantik bersinar-sinar, tetapi bagi orang yang tahu ini ada racun, makanan ini ada racun, walau secantik, walau lapar saya mana tak makan kerana tahu ada racun. Walau di hadapannya ada harta pun, tapi dia tahu harta ini boleh membinasakan dia, lalu dia meninggalkannya. Kerana apa? Kerana memikirkan bahawa akhirat itu lebih penting bagi mereka, maka telah menggantungkan Allah Ta'ala akan hukum padanya dengan menafikan kehendak tiada tuntunnya dan perbuatnya itu bagi orang yang berkehendak dan firmannya. Ini kita terang minggu depan. Wallahu a'lam.